tentang tulang-tulang ni. Okay. So tulang-tulang ni, saya go a bit fast tentang tulang sebab saya rasa dia tak susah sangat. Ya. Yang pertama ialah kita kena faham yang tulang ni dia ada kaitan dengan objek sekeliling dia, iaitu ligament, cartilage, okay, dan juga tendon. Right Okay. So kita kenal dulu tulang dulu sebelum kita go kepada ligament, cartilage dan tendon tu. So ada 206 tulang and then terbahagi kepada dua bahagian, satu axial skeleton atau dan appendicular skeleton. Axial skeleton bermaksud yang ni, yang tengah ni, axis, paksi, tulang-tulang paksi daripada skull, daripada kepala kita sampailah yang paling bawah sekali tu, yang kalau kita duduk tu, kalau kita sentuh kat bawah tu, yang tulang yang paling kecil hujung sekali tu, coccyx namanya. Right, namanya coccyx. Right. Dalam bahasa Melayu kita sebut apa Selalunya orang sebut apa yang tulang paling kecil tu kita sebut apa? Ekor. Tailbone doktor. Saya tak pasti Saya selalu sebut bahasa kampung, saya sebut bukan thoracic, coccyx yang paling kecil. Thoracic lain, thoracic dekat rib. Kan? Apa? Orang panggil tailbone biasanya. Oh ya tailbone Okey dalam bahasa Melayu ada tak nama dia? Kalau saya selalu melawak dengan anak-anak saya, kadang saya sebut cenonot. Saya tak tahu pula betul ke tak. Saya tak pernah cakap bahasa Melayu. Tongkeng Tongkeng. Tongkeng okey. Right, saya pun tak tahu nak sebut apa Sebab saya kenal, sebab waktu saya kenal tulang tu, saya kenal dengan coccyx. So saya punya understanding saya itu adalah coccyx. Saya tak tahu nak sebut dalam bahasa Melayunya. Right So basically itu adalah axial, benda yang axis di tengah. So mana-mana tulang yang di tepi kita consider dia sebagai tulang appendicular. Sorry, apa salah sebut. Appendicular. Right So ni ada dua kategori lah. So kita kenal tulang sikit. Alright. Kalaulah dalam bersemuka, biasanya saya buat aktiviti. Okay, kita buat aktiviti. So yang ni since kita tak boleh nak buat aktiviti, saya nak you all tengok tulang-tulang yang ada dekat gambar rajah yang disediakan tu. Alright, yang mana satu clavicle. Okay, ni clavicle. Tulang yang kita boleh rasa dekat atas rib kita ni kan. Yang atas ni yang melintang ni. Boleh rasa tak? Masing-masing. Ke cari tak jumpa sebab lemak terlindung? Cuba rasa. Lindung. Cuba rasa. Ada tak? Jumpa kan? Tulang ni kan? Okay, tu kita sebut dia collarbone ataupun kita sebut dia clavicle. Right? Clavicle. So tulang clavicle ni yang ni clavicle, and then yang kita boleh rasa yang dekat rusuk kita panggil dia apa? Ribs lah Right? And kita boleh rasa yang tengah ni dekat, saya kena berdiri sikit kot. Okay. Yang boleh rasa dekat sini. Right? Dekat sini kita panggil dia sebagai sternum. Right? Sternum. Yang kita buat CPR, kalau kita buat compression, okay, chest compression, kita akan buat dekat distal part of sternum, dekat bahagian bawah ni. Sekejap, saya tunjuk arrow. Dekat area ni. Dekat sini. Alright, kita buat dekat sini. Somewhere around here. Okay, distal part. Okay. Jangan pula pergi buat CPR compression dekat atas ni. Kan? Pandai pula. Pernah saya tengok drama mana entah. Kan, buat CPR rapat betul dengan tengkuk kan, dengan leher. Saya cakap aduh, tak buat study langsung nak buat drama kan. Pernah saya tengok drama mana tak, saya tak ingat, drama Melayu ke drama Korea ke saya tak ingat kan, tapi tempat dia letak dekat situ lah. Saya kata ini bukan nak bantu orang tu hidup, ini nak bagi orang tu terus mati, dia kata. Right So this is sternum, and then kita boleh tengok dekat tangan kita tu, yang lengan kita yang dekat kawasan yang bicep kita lah kan, yang selalu kita tunjuk-tunjuk kan dalam IG, dalam dalam Facebook kita kan, kan kat sini kan. Okay, tulang yang ni kita panggil dia sebagai humerus, tulang bukan otot tulang tu humerus. And dekat sini lengan kita ni ada dua tulang. Right, ada dua tulang, sama dia adalah radius dan ulna. Okey, macam mana nak tahu mana satu radius, mana satu ulna? Saya try berdiri. Okey, dalam keadaan tangan saya, okey ni tapak tangan saya lihat ke depan Alamak, nampak tak? Okey, ni tapak tangan saya melihat ke kamera. So maknanya bila saya tegakkan tangan saya macam gini dalam position, alamak macam mana nak bagi nampak? Hilang. Okey, so maknanya tegaklah. Maknanya tangan saya, tapak tangan menghadap ke depan. Okey dalam keadaan. So tuan-tuan semua dalam tapak tangan menghadap ke hadapan. Okey, tangan lurus tapi tapak tangan menghadap ke hadapan. Okey So bila duduk dalam keadaan macam gini,
right? Bila berada dalam keadaan macam ini kita panggil anatomical position. Kalau orang buat bedah siasat mayat, so dia akan letakkan mayat dalam keadaan ini. Kenapa dia letakkan dalam keadaan ini? Sebab dalam keadaan ini semua tulang akan berada secara lurus dan tidak bersilang. Okey, saya ulang. Dalam keadaan ini semua tulang tubuh akan berada dalam keadaan lurus dan tiada yang bersilang. Kalaulah kita pusingkan tapak tangan kita, pronate, kita buat pronation kita pusingkan tapak tangan kita ke belakang, okey, you all boleh rasa tulang yang di sebelah kanan yang asalnya tadi tu di sebelah kanan sudah masuk ke sebelah kiri, betul? Sebab wrist kita berpusing. Betul? Kan? Boleh faham tak? Okey. Okey, so bila dia berpusing means that kita tak tahu mana satu radius dan mana satu ulna. So the best thing ialah radius ni bila dalam keadaan anatomical position, tapak tangan menghadap ke hadapan kita, alright? Bila dalam keadaan tu tulang kita lurus, radius dan ulna lurus. Radius yang di luar, kalau tangan kanan, radius tu yang di luar, yang belah dalam tu yang menghampiri badan adalah ulna. Boleh faham dekat situ? So tangan kiri, radius adalah yang di sebelah kiri yang menjauhi badan, tulang yang rapat dengan badan kalau tangan kiri adalah ulna. Macam itulah maksudnya, nak faham dia. Right? Itu radius ulna. And then kita turun bawah lagi dekat tangan akan ada carpal. Right? Ada carpal and then ada metacarpal. Alright. Carpal tu adalah yang bahagian wrist tu yang mula-mula. Okay. And then ada metacarpal. Metacarpal yang panjang-panjang dekat tapak tangan kita ni. Ni. Okay. Carpal dekat sini. Metacarpal dekat sini. Alright. And ini adalah phalanges. Yang hujung-hujung ni. Yang hujung-hujung ni kita sebut sebagai phalanges. Okay. Jari-jari hujung kita ni. Kita sebut sebagai phalanges. Right. Tapi dia tak ada tulis dekat situ. Okay. So kita tengok dalam turun bawah lagi. Kita tengok yang bahagian depan dulu Kita turun bawah lagi akan ada tulang iliac. Okay, iliac crest yang kita boleh rasa dekat pinggang kita tu, yang bucu yang tajam kan, yang tutup protect kita punya buah pinggang tu kan. Okay, tu iliac ataupun kita sebut dia iliac crest ataupun crest of pelvis pun sama juga nama dia. So yang ni dia protect kita punya buah pinggang. Okay, and then kita turun bawah lagi, tulang peha, kita nama dia sebagai femur. Right, namanya sebagai femur. And then tempurung lutut namanya patella. And kita ada dekat tulang di bawah kaki kita tu adalah tibia and fibula. So ada dua tulang juga, tibia dan fibula. Mana satu tibia, mana satu fibula, senang je. Yang besar tu yang depan adalah tibia, fibula yang terlindung, kalau dalam muscle kita dia terlindung lah, dia terlindung dengan muscle. Alright, itu adalah fibula. Fibula yang kecil, yang depan, yang kita selalu sebut betis kering tu lah. Kan? Yang sebut betis kering tu adalah tibia. Alright. Saya sampai sekarang tak faham kenapa tulang itu nama dia betis kering. Sebab tulang kita tak pernah kering. Okay, that's the truth. Tulang kita tak pernah kering. Tapi nama dia betis kering. So saya pun tak tahu kenapa. Alright dipanggil betis kering. Okay So yang depan adalah tibia, belakang adalah fibula, and bawah tu ada tarsal, okay, and pecahan yang macam panjang-panjang tu dekat tapak kaki kita yang panjang-panjang adalah metatarsal, yang kecil-kecil ni yang bergerombolan dekat sini ni, okay, itu adalah tarsal, yang panjang adalah metatarsal, and yang hujung-hujung kecil-kecil, hujung jari kaki tu kita panggil dia sama juga phalanges. Alright. Okay, sama je. Hujung jari tu kita sebut phalanges sama. Okay. So far boleh follow? Berat ke? Okay kan? Saya lupa satu lagi. Dekat belakang. Yang tulang belakang. Yang belakang ni yang kita boleh rasa dekat belakang tulang rusuk kita yang belah belakang ni. Okay, itu adalah scapula. Okay, scapula itu sajalah kot. Saya rasa yang nak sentuh. Kejap lagi kita akan tengok tulang belakang lah secara detail. Right So that yang ni tak susah nak ingat, clavicle, humerus, sternum, radius ulna, and then ada iliac crest, pelvic, and then metacarpal, phalanges, carpal, metacarpal, and then apa lagi, ada patella, ada femur, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, and phalanges. Simple je, tak susah sangat.
So ni tentang sistem axial. Tadi saya dah bagi tahu kan, rangka ada dua, satu axial, satu appendicular. Kita tengok axial. So ini axial yang warna biru tu. Okay, warna seakan biru hijau sikit tu. Right, atau biru turquoise lah, lebih kurang macam itu warnanya. So ia terdiri daripada tengkorak, sternum, tulang rusuk, ada 7 tulang benar and ada 2 tulang terapung. So ni tulang terapung, kita tengok kat bawah ni. Sebab apa dia terapung? Sebab dia tidak bercantum dengan dengan mana-mana tulang. Ada 3 tulang tidak benar. Tulang tidak benar ni yang bawah ni, 3 ni, 1, 2, 3 sebab dia menumpang kepada tulang yang ke-7. Tulang ke-7 dia akan sambung, tulang benar dia akan terus ke sternum. 3 tulang, okey, yang seterusnya akan sambung ke tulang ke-7 and 2 tulang yang terapung dekat belakang. Right, yang protect kat belakang tu. Itu sajalah, tak ada apa pun. Ya. Yeah? And kita akan tengok tulang vertebra dalam gambar rajah ini yang lebih jelas. Ini yang saya cerita tadi tu. Yang berlaku, yang saya cerita dekat saraf kalau kata ada problem-problem tu. Okay, tulang belakang kita. Siapa ada sakit belakang? Lower back pain? Anyone? Ada yang lower back pain? Okay, Mr. Angtun. Okay, Mr. Angtun and Valentina. Right, ada lagi? Anyone else? Ada lagi? Saya tak dapat nak tengok semua. Oh, ramai ni. Boleh kata hampir semua buka video. Baguslah. Lecture pelajar universiti pun tak buka. Kan? Right? Okay. Okay, kita tengok. Saya pun ada lower back pain. Saya ada masalah lower back pain. Saya tak boleh berdiri terlalu lama. Kalau saya bagi lecture pun biasanya saya lepas berapa minit saya akan minta izin dengan pelajar saya untuk duduk sekejap untuk adjust saya punya posture kan. So that saya akan rasa okay sikit. Right? So problem dengan orang yang ada problem dengan tulang vertebra ialah sebab dia ada kaitan dengan sistem saraf kita. Okey, sistem saraf ni dia duduk dalam celah-celah tulang vertebra ni. Dia lalu antara tulang tu. Dan sekiranya berlaku slip disc ataupun slip mana-mana vertebra ni atau tulang belakang kita ni, dia boleh menjejaskan position atau merosakkan saraf. Kerosakan pada saraf itulah yang akan menjejaskan menjejaskan kefungsian saraf peripheral. Tadi saya ada sentuh kan, peripheral kan, saraf peripheral kan. So sebab dia bercantum. So saraf dekat sini yang dalam ni adalah saraf pinjang ni kan. Tapi yang pecah-pecah ni, yang pecah-pecah ke setiap bahagian vertebra ni yang akan pergi ke tangan, yang bahagian atas akan ke tangan, yang bawah banyak ke kaki. Yang L1 sampailah ke bawah ni banyak pergi ke kaki. Sebab tu orang yang ada lower back pain ataupun masalah dekat lumbar punya area ni, L3, L4, L5 for example, mereka selalu mengadu tentang kaki kebas ataupun tidak rasa. Okey? Sebab apa? Sebab ada gangguan pada saraf dekat bahagian ini. Okey? Ada gangguan pada bahagian L ni. So bila ada gangguan dekat sini yang buatkan mereka tak dapat rasa sensation of stimulation tu secara 100%. Dia macam sikit-sikit lah, dia tak sepenuhnya. Dia mungkin dapat stimulation, instead of 100% stimulation, otak hantar 100%. Tapi sampai dekat problem yang affected tu, problem yang bermasalah, so that yang dapat hantar ke kaki, ke otak bawah, mungkin tinggal 60% sahaja. Right, sebab tu orang yang tu dia tak jadi kuat. Okay, itu sebagai contoh. Epidural is one of the suntikan yang untuk membantu sahajalah, but is bukanlah sesuatu benda yang akan kekal, dia hanya bersifat sementara. Okay, bersifat sementara. Yeah, it's not going to cure. Kan, it's just a temporary punya temporary punya application. Alright? Dia tak digunakan sepanjang masa. Yeah, and it's quite strong. Okay. So ini ada bahagian kita tengok daripada atas ada cervical area, and then ada thoracic area, and then ada lumbar, and then ada sacrum ataupun sacral area, and bawah sekali ada coccyx area. So kita nampak yang paling bawah sekali dia masih lagi consider sebagai coccyx, cuma dia ada 4 vertebra yang bersambung. Dia nampak dia cantum, dia nampak macam satu tapi actually dia ada 4 kecil-kecil dia bercantum. Right? Yang lain-lain semua ada disc. Kalau you perasan tengok gambar, di antara vertebra dia ada disc warna-warna putih tu.
Okey, yang tu kita panggil disc. Okey ya. Disc tu pun makin tua, dia makin merapat. Okey, ataupun dia rosak. So bila dia merapat, dia akan kepit saraf yang keluar antara vertebra tu. So bila kepit tu yang buatkan jadi macam dia macam air paip kat rumah, kita buka air paip kan, kita ada paip nak siram pokok and then kita clipkan kita punya paip tu. Yalah, sebab kita himpit dia kan. Kita clip so air tak keluar lah kan, betul. Right? So samalah juga dengan saraf. So apabila dihimpit saraf pada vertebra, mana-mana vertebra, so that saraf periferi yang bersambung dengan saraf tersebut tak berfungsi lah. Sebab tu ada bahagian-bahagian orang yang mengalami kelumpuhan atau separa lumpuh, ni antara punca-puncanya lah. Sebagai contoh untuk mudah faham lah untuk mudah faham. Sebab tu dalam sports kita tak benarkan tackle dari belakang kepada bahagian tulang belakang kan. Dalam rugby pun tak dibenarkan high tackle. Ni antara reason-reason dia lah. Okay, even kalau kita jatuh free fall, bahayanya free fall ialah dia boleh impact kepada lambar. Sebab lambar apa? Perasan tak lambar kalau kita tengok dia melengkung dekat bawah tu. Betul? Pandangan sisi nampak dia melengkung, betul? So bila ada impact itu yang buatkan lambar senang untuk orang kata apa? Tercedera. Okey ya? Sebab impact tu. Impact bila kita jatuh, especially jatuh terduduk. Okey? Okay, ni tak ada apa, rangka appendicular, kita dah kenal dah jenis-jenis rangka-rangka tadi tu, kita dah sebut humerus, radius ulna, ini tak ada apalah, ini anatomi saja, you all boleh baca, so it's easy. Mengenai air tulang belakang, okay, yang ini saya rasa I'm not the best person to talk about air dalam tulang belakang. I know that there is a fluid, actually dekat bahagian tubuh kita, fluid tu dia macam ni, dia panggil dia bukan synovial fluid, dia nama dia apa tah, fluid dia saya dah lupa dah dia punya tu, but the fluid itself adalah untuk orang kata apa, untuk createkan gap dekat situ, sedikit gap antara vertebra apa semualah, dia adalah kaitan dekat situ. I'm not the best person to answer that question, unfortunately, I'm sorry for that okay, tentang fluid, sebab saya tahu ada orang yang perlu inject bahagian tersebut. Saya tak boleh nak jawab yang tu secara tepat. Sebab saya rasa yang ini di luar bidang saya lah. So dia memang kena pada orang yang ortopedik dekat sini. Kan? Orang ortopedik. Saya rasa orang ortopedik. Ada tak doktor dalam ni? Maybe doktor boleh terangkan. Ada medical doctor? Anyone? Got medical doctor? Mana tahu medical doctor jadi coach. Saya pernah tahu tak attendance dalam saya sukan punya kursus medical doctor, tapi sekali lah yang pernah. Peserta saya medical doctor. That's good sebab dia boleh share from medical perspective. Okay. So that fluid saya tak boleh nak komen lebih sangat sebab saya rasa saya not really good to say about that lah. I'm sorry about that. Okay. Okay, we go to the skeletal system. Okay. Tadi kita dah sentuh tentang tulang, and saya kata kita juga nak tengok tentang cartilage, tentang ligamen dan juga tentang tendon. Okay. So senang cerita macam inilah. Kita tengok ligamen dulu. Right Kita tengok ligamen dulu. Ligamen ni adalah tentang satu objek yang menyambungkan di antara tulang dengan tulang. Saya ulang, ligamen dia adalah penyambung di antara tulang dengan tulang. Tendon pula dia adalah penyambung di antara tulang dengan otot. Itu beza dia. Kalau kita makan ayam, perasan tak kalau kita makan bahagian peha, for example, dekat bahagian bawah peha tu, kita perasan macam ada satu macam benda yang warna putih sebelum kat isi tu. Perasan tak dengan tulang tu kan? Itu tendon lah tu. Itulah tendon. So dia menyambungkan di antara tulang dan juga otot ataupun kita punya muscle lah. Dulu saya pernah kena tendon calf tear. Tendon? Right, tendon calf tear dulu. Oh, tendon tear. Okay, it's pretty bad. Okay, sad to hear that. Saya okay, untuk ligamen macam saya ada ACL, saya ada masalah dengan meniscus, and MCL saya, medial collateral ligament saya putus. But it's fixed now, it's okay now. I mean, it's fixed now. Yalah, dia boleh fix lah. Of course, yeah. tendon semua surgery boleh fix. Saya pun dah ada go surgery. So what I mean is ligament dengan tendon kita ada chance untuk pulih kembali walaupun tak 100%. Dia mungkin tak 100% tapi at least close to normal. Kan? Right? Because tendon calf
Tendon cuff kan macam quite familiar dengan sports injury kan, tendon cuff kan memang Related, of course. Yalah, Related. No, it is quite common actually. Ligament lah, especially ligament lebih banyak. Tendon ada, tetapi ligament paling banyak. Right? Yang quite common kita dah dengar lah kan. But kalau kita go dalam medical sector, I think dia sama naik je. Lebih kurang je. Okay. So, kita dah kenal ligament and kita kenal tendon. So, kita kenal cartilage. Cartilage ni adalah satu lapisan tisu yang lembut yang menyelaputi hujung tulang. So tulang kita macam contoh ambil tulang peha lah Ni tulang peha, ini tulang tibia, tulang kaki bawah kita kan. Ni tulang peha, ni tulang tibia, depan adalah tempurung lutut. Okey senang faham So tulang peha. So bawah tulang peha ni yang tutup dia adalah cartilage. Sama juga dengan tulang tibia, yang meliputi dia, yang tutup dia adalah cartilage. Right? So cartilage ni sebab itulah contoh kita ambil tulang kita ambil kat kaki, di antara tulang femur dengan tulang tibia ada meniscus. Okey? Meniscus. Kita nama dia meniscus. Meniscus ni dia macam absorber. Alright? Dan meniscus ni pun consider sebagai cartilage. Meniscus juga dikategorikan sebagai cartilage walaupun dia tidak menyelaputi tulang. Okey, tetapi dia dikategorikan sebagai cartilage. Alright? So, this meniscus dia macam absorber. Dia nak protect cartilage tulang yang selaput tu daripada cepat rosak. So apabila kita punya meniscus problem, okay, so tulang kita ada tendensi untuk bergeser. Okay, so pergeseran antara tulang itu yang membuatkan cartilage cedera dan inflame. Right. Meniscus boleh damage tak? Yes, meniscus boleh damage, boleh koyak sikit dan boleh koyak sepenuhnya. Macam saya punya case, meniscus saya terkoyak tepi. So that perlu dijahit semula untuk bagi dia duduk dalam position. Peripheral tear. Okay Sebabnya saya punya lutut dah berapa kali twisted. So maknanya peha saya menghadap ke kanan, tibia saya menghadap ke kiri. So dia terus totally macam ni sepatutnya. Dia terus macam gitu. Macam Mr. Aiman ada kata dia koyak habis. So depends pada severity. Ada orang koyak sedikit, ada orang yang terkoyak sepenuhnya. Ada orang terpaksa gantikan meniscus dengan implant. Okay, meniscus gantian. Tak ori lah. Kan? Bukan meniscus ori lah. Meniscus tiruan lah. Okay, bergantunglah kepada severity. Right So you just nak kenal tu saja. Right. Okay, ada chat apa-apa tak? Meniscus boleh damage, saya koyak habis. Ada tak cara nak kurangkan geseran? Okay, cara nak kurangkan geseran sebenarnya macam ni. Kita kena tengok kepada condition masalah itu. Kita tak boleh pukul rata. Okay, masalah berkaitan dengan joint, for example, kita tak boleh pukul rata semua problem boleh settle dengan kaedah yang sama. So we have to do, that's why kita kena buat MRI scan. Okay, MRI itu sebab dia tak sama dengan X-ray. X-ray hanya boleh tengok position tulang, sekiranya ada crack, itu je. Tetapi tentang benda yang lebih detail, dia hanya boleh nampak dengan MRI. Okay, so bila buat MRI, so barulah kita boleh nampak macam contoh keadaan meniscus ataupun cartilage yang problem. Kadang-kadang meniscus tak problem, cartilage yang problem. So apa pendekatan yang perlu buat untuk protect the cartilage? Apa pendekatan kalau kata meniscus yang problem, apa yang kita boleh buat dengan meniscus? Kan? So dia bergantung kepada case basis. So that ada case yang dia orang terpaksa inject fluid untuk bagi fluid dekat joint. So that joint tu kurang geseran. Ada juga yang terpaksa tukar meniscus so that dia ada absorber yang lebih baik. Ada yang terpaksa implantkan hujung tulang, create cartilage yang baru. So maknanya macam jadi tulang tiruan lah hujung tu, cartilage tiruan. So bergantung kepada case masing-masing. So that macam mana nak kurangkan geseran, it depends pada keadaan joint tu. Okay, it depends. Dia punya pendekatan dia bergantung kepada jenis tu. Meniscus boleh improve dengan apa-apa pemakanan. Okay. Sadly about meniscus ialah dia tidak ada blood supply yang baik. Sebab tu kalau orang yang buat ada kecederaan meniscus, kecederaan tu biasanya akan berlarutan lama. Sebab tak ada blood supply. Ingat, dalam blood dia akan supply macam-macam termasuklah zat-zat dan juga sel-sel nutrien-nutrien yang boleh membantu recovery proses. Okay. Tetapi meniscus tak ada salur darah pergi situ. That's why meniscus
lambat untuk lega. Dia boleh lega tetapi dia lambat. Right? So kalau dari segi pemakanan pun dia tak banyak sangat membantu, and that's why to certain extent we have to undergo surgery. Okay. Right. Saya ada masalah dengan meniscus juga. Kalau kata saya main bersukan dalam tempoh yang lama, tak cukup rest, then saya kadang ada rasa feel pain tu. Walaupun saya dah buat undergo surgery pada 2012, saya dah undergo surgery. Okay. Saya punya ACL level 2, grade 2, separa putus, tak putus sepenuhnya ACL saya. MCL saya putus. Yang first problem saya MCL, saya sepak bola, saya main bola. Saya buat clearance saja, saya bukan kena tackle pun. Saya buat clearance, saya sepak bola. Kan? Saya sepak bola je, ketika saya sepak tu bunyi meletup ligamen putus tu lagi kuat daripada bunyi bola yang saya sepak. Just imagine lah, macam getah postman yang tebal putih tu, dia tarik, pang sekali sampai dia putus tu. Kan? Dia punya bunyi memang kuat. And saya tak rasa kaki saya lah lepas tu. Saya ingatkan saya lumpuh lepas pada injury itulah, sebab waktu tu sensation pain terlalu kuat sampai saya tak rasa kaki. Kan? So that's how bad lah waktu tu. And then sebab saya degil, tak sempat recovery penuh, pergi main lagi. Kita biasa muda kan, injured pula waktu awal 20-an. Kita ni young man, young blood, rasa macam kuat, biasa aktif. Tak sempat recovery, henjut. Tak sempat recovery, henjut. Padan muka saya lah sekali. Okay, saya twisted, knee twisted saja saya rasa berpuluh kali. Di antara 2004 sampai 2012, sampai saya operate 2012, saya injury 2004. Saya tak terkira berapa kali lutut saya twisted. Berpuluh kali. Twisted, injured, rehat dulu 3 minggu, 4 minggu. Lepas tu henjut lagi. Punyalah degil, padahal ada knowledge. Ni rugi ni. Ada knowledge tapi tak amal. So ambillah pengajaran daripada kesilapan saya sendiri. Luckily 2012 saya buat operation, and now at least saya boleh lah, at least nak bersenam dengan, nak main tenis balik pun lebih selesa lah. Dia taklah rasa 100% macam dulu, tapi at least okay lah. Boleh lah kan. Right? Daripada tak boleh langsung. Dulu naik tangga pun boleh injured. Kan? Teruk tak teruk lah lutut saya waktu tu. Naik tangga boleh injured, turun tangga boleh twisted. Bayangkan pergi kerja macam mana. Tengah turun tangga twisted. Tak tergolek tengah tangga tu. Sebab tu saya turun tangga, ya silakan. Sorry, macam saya pun ada macam doktor juga ACL dia hampir 2 kali kedua tu. So main bola juga lah. So tapi lepas kita dah sport sekarang doktor after sports tu still rasa macam sengah-sengah ke, lepas tu nak semayang tu kan, rasa macam tu normal ke? Ada buat operation tak daripada lepas injury? Ada. Dah buat operation, tapi dia tak rasa feel 100% sama lagi lah. Betul. Okay, dia ada satu dua faktor, and one of them is kecekapan surgeon tu buat kita punya operation tu. Sebab kadang-kadang walaupun dia cuba dia macam ni tau, bila kita punya ligamen kita ada problem, dia cantumkan ligamen, tetapi pencantuman tu tak semestinya dapat memberikan degree range of motion yang exactly sama dengan yang side yang original, yang sebelah lagi, ataupun macam mana range of motion yang asal. Dia mungkin adalah sikit 5-10% yang lacking sikit daripada asal. Itu yang buat kadang-kadang kita rasa macam ada feel sikit lagi tu. Tapi kalau kata pakar, macam kita tengok player bola sepak profesional, dia orang sebab tu ada setengah sanggup pergi hantar dekat pakar ortopedik yang betul-betul one of the best in the world buat kerja. Yang kerja dia punya workmanship dia tu, kan, bagus, yang boleh restore range of motion yang hampir exactly sama. Sebab tu ada orang yang sanggup hantar yang player, kadang-kadang dia injured, dia dekat England, dia main kelab bola dekat England, hantar buat dekat US contohnya, sebabnya surgeon tu ada dekat situ. Yang lain-lain surgeon biasa ada kat Malaysia ni pun ramai surgeon ortopedik, tapi hasil kerja tu. Hasil kerja dia tu. Itu yang buatkan beza. So yang ni susah sikit lah saya nak jawab kan kat situ. Alright, so itu yang kadang ada individually ada rasa different. And saya rasa ada soalan daripada siapa tadi Kalau dari segi nak kuatkan kaki tu, doktor buat macam biasa je lah, kuatkan. Okay, yang penting kalau kata ada masalah dekat lutut, quadricep kena kuat. Quadricep dengan hamstring kena kuat, dua ni. Quadricep dengan hamstring kena kuat. Vastus medialis lateralis VMO oblique, sorry. Vastus medialis oblique VMO kena kuat.
Saya cakap terus terang, lepas operation saya ada masalah untuk berlari. Sebab apa? Otot kanan saya operate kaki kanan, okey, lutut kanan. So otot quadriceps saya mengecut dengan banyak. Muscle saya wasted sebab saya malas. Okey, saya cakap terus terang. Sama. Okey, saya wasted, senang cerita. So bila wasted berlaku, so that kaki kiri saya otot lagi besar. Dia normal. Kaki kanan otot kecut. Bila lari jadi capek. Sebab apa? Kemampuan tak sama. Hati nak sama ni, hati nak lari ni, hati. Otak kata okey ni, aku boleh lari ni. Tapi kita lari capek. Sebab kekuatan otot tak sama. So what I did was, saya kuatkan otot kaki kanan. Saya exercise banyak weight training dekat kaki quadriceps tu sampai saya boleh dapat rhythm lari yang hampir sekata. Sampai sekarang tak dapat sama besar lagi. Sampai sekarang. Okay, tetapi point saya ialah if you don't do that, then dia akan kekal. Itu je point dia. Right? Okay, saya nak go kepada soalan ni. Yes, betul. VMO anterior tibialis pun it helps, betul. Sebab dia ada kaitan dengan joint tu. Ada daripada Nur Ashira dia kata is it because of lack of stretching? No. Stretching hanya untuk kita nak dapatkan range of motion joint saja. And it's nothing to do juga dengan warm up. Warm up pun tidak menjamin bahawa kita tak akan cedera. Kena faham Warm up tak menjamin kita tak cedera. Tapi warm up mengurangkan risiko kecederaan. Itu kita kena faham. Selalu orang cakap, injured, mesti tak cukup warm up. Salah. Sebenarnya bukan sebab tak cukup warm up. Kadang-kadang dah cukup warm up pun kita masih lagi boleh cedera. Point dia ialah kecederaan. There could be many reasons. Overstrain, overstretch, banyak reason lain untuk cedera. Tapi point to say that because of not stretching and not doing proper warm up as the cause of injury, no. Exactly no. Okay, tetapi ia boleh mengurangkan, reduce the risk of injury. That's the correct word. Kena ingat yang tu. Right? So now, and then saya tengok dekat siapa lagi I'm diagnosed osteoarthritis. Saya pun ada OA, saya pun ada sign of OA. Dr. advise to do more weight training, especially squat and exercise. Yes, as I said lah. Right. Okay. So saya rasa kat sini lama sangat. Okay, kat sini lama sangat. Can we proceed to the next one? Saya tahu benda ni menarik sebab dia close to you. But this one, if you have this understanding, you can advise kepada you punya athlete. Problem dia ialah bila berlaku kecederaan macam gini, selalu kita suruh buat apa? Pergi jumpa Pak Cik Leman dekat kampung sebelah. Pak Cik Leman kampung sebelah dia memang pandai. Dia sentuh saja, dia fix sikit, settle. Itu belum lagi tengok dengan makcik-makcik Kiah lagi tau. Kan? Makcik Kiah tu pun boleh tahan juga. Kan? So this is my point lah. I'm not saying that tak ada orang yang ada kemampuan tertentu. Saya pun tak ada tengok dekat Facebook ada orang tu boleh buat jumpy kan. So I don't know lah. So I cannot explain scientifically. But it happened to the patient that the problem solved. But saya tak boleh nak explain. Okay, scientifically I cannot explain that. Okay, right. But I know that it happened. But in general, I wouldn't advise. Kan, tambah-tambah yang pakai jumpy tu kan, saya takut tersyirik pula nanti. Especially those yang Muslim lah kita ada iman yang dengan iman yang kita kena pegang. Kita kena ingat, kita jangan minta pertolongan daripada sebarang perantara ni. Ni peringatan lah ni pada orang Melayu lah, khususnya yang agama Islam lah, especially sebab this is our belief, because we shouldn't seek help from a mediator kan, macam gitu. So maknanya mediator tu means that something yang yang kita tak tahulah benda apa, right? So saya tak recommend lah. Okay, we go to this one. Yang ni pun dekat sekolah kita dah belajar dah sebenarnya. Semua dah belajar. Sendi pivot ni adalah sendi ankle. Bahasa mudahnya sendi ankle. Right? So yang ni yang paling mudah kita tengok dekat kita punya tangan macam ni lah. Ni macam pintu kan, buka tutup, flexion, extension. Ini adalah sendi ankle. So elbow kita adalah sendi ankle Right? Okay, pivot. Sorry, saya sebut pivot tadi sendi ankle Sorry. Ankle is ankle ataupun hinge. H-I-N-G-E. Sorry saya sebut salah tadi. Hinge. Okay, tu ankle. Pivot ni, contoh dekat tengkuk kita ni, pivot. Okay, dia paksi. Okay, dia menjadi paksi. Alright, tu pivot. And then plane.
plane ni yang macam contoh dekat tapak kaki kita ni. Ni dekat tassel ni. Okey, dekat tassel ni. So dia saling bertindih. Dia saling bertindih dan dia boleh glide. Dia boleh macam ke kiri sikit, ke kanan sikit. Dia glide. Tapi dia tak banyak lah, dia tak lari banyak. Dia just glide sikit. Oh, ya betul apa? Right, Ini plane. Saya nak sentuh ball and socket dulu sebelum saya pergi kepada saddle and nanti abang nak suruh kau pergi bawa Alia pergi training. Ball and Abang socket nak yang sengah paling ni. mudah adalah ni shoulder Tanya kita. ibu dulu nak buat apa? Shoulder kita. Sebab apa? Sebab dia boleh buat circumduction. Circumduction maknanya boleh buat putaran. Okey. Boleh buat satu pusingan putaran. Alright. Dia boleh buat kita boleh pusing tangan macam ni, kita boleh rotate macam gini. Betul? Alright. Kita boleh buat abduction. Abduction maknanya tangan daripada sisi tubuh buka. Okey, ni abduction. Saya rapatkan sikit. Okey, ni this is abduction, this adduction. Merapatkan tangan ke badan, adduction. Menjauhkan tangan daripada badan adalah abduction. Okey, ni contoh. Right? So banyak arah yang boleh buat. So ball and socket ni bagus dia ialah kita boleh buat ke pelbagai arah. Right? Ellipsoidal dekat kita punya metacarpal ni dekat sini. Dia boleh buat semua kecuali dia tak boleh buat rotation macam bahu. Kita boleh buat rotation, dia tak boleh buat putaran. Dia boleh buat pusingan. Macam cerita hantu Kalimah tu apa? Siapa tu? Usuk wheelchair. Kan yang usuk wheelchair dok buat tu. Ni lah. Usuk wheelchair kan. Usuk wheelchair tu kan. Alright, dia yang tengok filem Melayu lah Alright. Okay. Beza dia tak boleh buat putaran. Dia boleh buat macam ni, dia boleh turun bawah, dia boleh naik atas, dia boleh ke kiri, dia boleh ke kanan. Dan dia boleh buat pusingan macam ni. Tapi dia tak boleh berputar macam mana bahu kita boleh buat berpusing. Boleh faham That's the difference antara ball and socket dengan ellipsoidal. Dan saddle yang last kali kat bawah tu adalah dekat ibu jari kita ni. Paling mudah. Sekejap, saya nak tunjuk. Ibu jari kita ni. Okey. Dia hampir sama dengan ellipsoidal. Dia boleh buat macam ni. Boleh pergi belakang, boleh turun bawah. Dia boleh ke kiri, boleh ke kanan. Dan dia boleh buat pusingan. Betul? Alright. Nampak macam sama. Apa beza dia? Beza dia ialah permukaan dia agak terbatas. Sebab gabungan join dekat sini, gabungan sendi dekat sini, satu permukaan cembung, satu permukaan cekung. Nampak tak ni gambar dekat sini? Warna hijau sikit ni adalah yang cekung, satu lagi join yang bentuk dia cembung. Itu sahaja. Kan? Tapi dari segi dia punya pergerakan, limit dia kurang sikit daripada ellipsoidal. Tapi dia nampak lebih kurang sama. Itu saja sebenarnya, tak ada benda pun. Kan? Itu saja. Right So saya dah sentuhkan tentang sini. And then jenis tulang ni pun simple, ada yang panjang, ada yang tak sekata ataupun tak serupa, itu sebut vertebra lah Tulang pendek, tarsal ataupun patella pun kategori tulang pendek. Tulang lepir, sternum, and then panjang adalah humerus. So tulang paling panjang adalah tulang apa? Apa tulang paling panjang? Femur. Femur, right? Tulang paha kita, itu paling panjang.